Subhanallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa Surau Nurus Salam, Tamak Indah, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, para alimin, asatizah, guru-guru, ustaz-ustaz kita, Ustaz Idris yang mengimamkan solat fardu subuh, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada pagi Jumaat hari ini masih lagi diberikan peluang untuk kita bangkit daripada tidur, masih lagi berpeluang untuk bersama-sama berada di dalam surau yang mulia ini. Kita dapat melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat-nikmat yang sangat besar. Bila mana dibacakan ayat-ayat daripada surah Al-Insan tadi, kalau tuan-tuan perasan ataupun sambil-sambil mendengar tu, mendengar bacaan imam, kita cuba memahami maksud ayatnya. Ayat yang pertama Allah nyatakan dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia itu ataupun tak mengingati, telah pun datang 'alal insan, ke atas manusia, hinum minad dahr, satu ketika daripada masa, waktu, keadaan, lam yakun syai'an madhkura, di mana mereka itu masih lagi dalam keadaan yang orang pun tak sebut-sebut, orang pun tak kenal siapa dia manusia ni. Artinya sebelum lahir, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Sabilul Idtikar wal I'tibar, Imam Habib Abdul Alwi Al-Haddad memecahkan usia kita kepada 5. Kita sekarang ni berada pada usia yang kedua, daripada alam rahim sampailah kepada kematian. Itu usia yang kedua. Ada 3 lagi nak tempuh lepas ni, tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah alam roh, sebelum daripada kita dilahirkan, sebelum kita diadakan di atas bumi. Kita berada di satu tempat yang orang pun tak kenal kita, orang di bumi tak kenal kita masa tu, tak sebut pun nama kita dan sebagainya. Kenapa manusia masih lagi merasakan bahawa mereka itu besar di atas muka bumi? Jadi kita ni kecil sangat, tuan-tuan. Kita berada dalam keadaan yang tiada sebelum kita ada. Jadi bila Allah bagi satu nikmat yang seumpama ini, perlu kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana min amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan kita pula lepas pada tu daripada benih yang bercampur, nabtali, kami uji mereka. Hidup ni adalah ujian, tuan-tuan. Allah uji kita sama ada nak memilih agar mentaati Allah Subhanahu wa taala
ataupun kita nak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita pendengaran, sami'an basira, Allah bagi kita nampak, melihat. Apakah kita nak gunakan untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan petunjuk jalan. Allah bagi seorang rasul untuk membimbing kita, sama ada kita nak bersyukur, yakni mentaati perintah Allah, ataupun pergi sebaliknya. Begitulah tuan-tuan, barangkali kita perlu menginsafi diri kita, merenung tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita sentiasa berada di atas track yang betul, insya-Allah. Mudah-mudahan usia kita ini diberkati sehinggalah ke hujungnya mati dalam la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, hari ini kita dah berada pada 3 hari bulan Zulhijjah. 3 hari bulan Zulhijjah bersamaan berapa tuan-tuan? 24 hari bulan Julai 2020. Kita berada pada tempoh masa yang seperti yang saya sentuh pada tazkirah Jumaat di masjid minggu lepas berkenaan dengan kelebihan awal Zulhijjah. Saya rasa ramai ustaz-ustaz sentuh tentang perkara ini. Bagaimana Allah cukup menyukai amal ibadah kita yang dilakukan dalam tempoh masa ini. Jadi tuan-tuan, kita carilah ruang dan peluang, walaupun dalam kesibukan hidup, urusan harian dengan SOP yang pelbagai, tetapi kita perlu juga untuk mengumpul bekal nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu peluang yang baik, 10 siang pada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin agar Allah mengganjari kita dengan kebaikan yang banyak untuk kita bawa bertemu dengannya kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita sambung perbincangan Qawaribun Najah fi Hayatid Du'ah, bahtera penyelamat dalam kehidupan pendakwah almarhum Syekh Dr. Fathiyakan. Baik, kita masih lagi berada dalam bab berkenaan dengan ujian, iaitulah nafsu yang sentiasa menggoda diri kita, nafsu yang sentiasa cuba untuk mengalihkan perhatian kita daripada objektif yang sebenarnya, iaitu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nafsu akan sentiasa mengalihkan perhatian kita. Sebab itu bila kita tengah fokus pun kadang-kadang nampak sesuatu, dengar sesuatu, dapat sesuatu, apa-apalah, nikmat-nikmat dunia, keseronokan, keindahan daripada dunia, dia akan mengalihkan perhatian kita daripada ibadah, alihkan perhatian kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita bimbang. Yang tu kita bimbang. Sebab nama kita pun manusia tuan-tuan, sering lupa. Dia terlalai, terleka kan. Macam anak-anak, kita tegur sekejap. Siapa yang cikgu, siapa yang mengajar kat sekolah kan, biasanya tolong diam, murid-murid pun diam kejap. Mungkin dengan suara yang lebih garang lah, tak lembut macam tu tak jadi tuan-tuan. Suruh diam sekejap, 2-3 minit bunyi lagi. Begitulah, kita ni mudah terlupa disebabkan oleh nafsu, khususnya bila mana kita melalui kehidupan kita, pasti akan ada pancaroba yang akan membangkitkan nafsu kita, tak kiralah apa bentuk sekalipun, yang akhirnya menjauhkan kita daripada jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kita dah bincang separuh daripada bab ni hari itu. Jadi hari ini kita memulakan dengan apa yang dibawakan oleh almarhum Syekh Dr. Fathiyakan, firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 47, ayat yang saya rasa kita biasa baca. Dia setengah juzuk kan, ayat yang biasa kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Allah menyifatkan diri kita, hati kita tuan-tuan, bagaimana ada golongan yang hatinya semakin keras. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Makin keras, hatinya makin degil.
nafsunya makin meraja, susah nak diingatkan, susah nak dinasihati. Orang tegur dia melenting contohnya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tahan lagi. Maknanya dia muka macam dengar tapi dia tak terima. Tetapi orang yang melenting ni lagilah berat tuan-tuan, menandakan hati yang keras, menandakan hati yang keras. Allah dah kata dah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah, sehingga dia jadi macam batu tuan-tuan. Janganlah pula kata apa bukti saintifik Ustaz, kalau kita bedah tengok keras tak macam batu. Tak adalah macam tu, kita tak nampak dia jadi batu. Perumpamaan kal hijarah, seumpama batu kerasnya, tak boleh nak menerima apa juga petunjuk. Dinasihatkan, tak rasa apa-apa, tak boleh nak menerima. Dibaca ayat Al-Quran, tak rasa nak memahamkan ayat-ayat tersebut. Dibacakan hadis Nabi SAW, ditolak, ditepis begitu sahaja. Inilah keadaan sebahagian manusia. Bahkan kadang-kadang hati kita pun boleh bawa ke arah yang seumpama ini, na'udzubillah. Au asyaddu qaswah, ataupun lebih keras lagi daripada batu. Apa yang lebih keras daripada batu? Saya tak apa ni sangat. Dulu dia dalam ilmu apa tuan-tuan? Geologi, orang batu kan. Bukan orang batu, orang bidang batu lah, geologis. Dia lebih tahu tentang batu-batu ni yang mana yang lagi keras dan sebagainya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sedangkan batu ni pun ada sebahagiannya lama yatafajjaru minhul anhar, keluar daripada dia anak-anak sungai. Contoh macam bukit-bukit, gunung-gunung kan, keluar sungai. Daripada celah-celah batu pun boleh mengalir air tuan-tuan. Boleh terpancar mata-mata air daripada batu tersebut. Nak cerita perbandingan bahawasanya hati manusia boleh jadi lebih keras daripada itu. Apa pun tak mengalir di dalam hati itu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada pula bila mana dia terbelah, keluar air. Lama yashaqqaqu, bila dia terbelah tu dia akan terkeluar air daripadanya. Ni mata air lah agaknya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula yang mendam, yang tenggelam. Macam jalan-jalan kita ni kan, dia mendam tuan-tuan. Sebab apa? Takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu pun takut tuan-tuan. Makhluk-makhluk lain semua takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ni yang Allah ciptakan sebagai khalifah, kadang-kadang hati kita menjadi sangat keras sehingga lupa kepada Allah, bahkan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani tuan-tuan. Berani apa? Berani langgar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langgar traffic light masuk Ustaz, tu kena bincang lain lah kan. Tapi langgar perintah Allah, hukum-hukum Allah SWT, ada yang sanggup mencabar, berani mencabar tuan-tuan. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tutup aurat, dia boleh cabar orang. Datangkan dalil mana yang kata tak tutup aurat ni satu dosa, satu benda yang dilarang oleh Allah SWT. Tukar jantina, marilah datang berbahas. Dia pula lagi berani tuan-tuan, contohnya. Subhanallah. Semalam saya baca catatan Ustaz Fadil Ustaz Syed Syarizan. Dia catat dekat Facebook dia. Dia cerita pergi ke satu kedai makan, tengah syok makan, tiba-tiba datang satu couple lelaki dengan perempuan. Masuk, tengok gaya macam tak pasti yang ni orang Islam ke bukan. Sebab gaya tu macam lebih kepada bukan. Dengan gaya yang dibawa tu ada dipamerkan sebahagian daripada budaya orang barat yang memang tidak menggambarkan orang Islam. Dia tak sebut apa. Bahkan di tangan pun ada nampak tattoo, walaupun kecil, tapi bila ada tattoo ni kebarangkalian lah orang yang apa ni tak solat dan sebagainya, begitulah. Jadi nampak dia duduk cakap Melayu, cakap bahasa Melayu kita. Rasa agak menjengkelkan lah, sebab nampak tu macam ada orang Islam sikit, tapi gaya dia tuan-tuan. Order makan apa semua. Tak lama bila makanan sampai, apa dibuat oleh dua-dua tu? Kita ada tangan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kan? Allahu Akbar. Ustaz Syed Syarizan dia catat ujung sekali. Dia kata walaupun awal tu kita nampak macam tak berkenan dengan gaya dan barangkali bukan orang Islam, tapi bila nampak dia baca doa, okey, satu sah, ni memang orang Islam dua-dua.
Kedua, walaupun ada benda-benda lain yang dia buat tu nampak memang tak kena dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, sekurang-kurangnya ada secebis tanda-tanda iman di dalam hati, masih lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, nak juga berdoa agar diberikan keberkatan melalui rezeki makanan yang mereka diberikan tersebut. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita pun tuan-tuan, of course lah, untuk mereka ini perlu kita sampaikan lagi, ingatkan lagi agar kembali ke pangkal jalan. Tapi janganlah pangkal sangat, mula balik daripada alif bata. Kalau dia dah tengah-tengah, kita ajak dia tengah-tengah pun okey juga tuan-tuan. Maknanya kembali kepada Islam, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, datangkan takut dalam hati terhadap Allah Jalla wa Ala. Supaya bimbang akan nasib di akhirat kalau di dunia ini sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Maka Allah SWT menghujungkan ayat itu, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nampak tuan-tuan, Allah pakai bighafil. Allah tak lalai. Wa mallahu bighafil, maknanya Allah tak leka, Allah tak terlepas pandang. Tu bahasanya. Allah tak terlepas pandang apa pun amma ta'malun, yang kita lakukan. Maknanya setiap benda yang kita buat, kecil ke besar tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu, kita hadirkan hati kita, contohnya kita hadirkan diri ke masjid, solat subuh berjemaah, kita balik rumah, kita solat sunat, kita baca Quran, kita berzikir niat sebab awal bulan Zulhijjah nak rebut pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tolong orang, doakan orang lain dan sebagainya. Allah tak terlepas pandang walaupun sekecil-kecil amal. Sebab itu ada hadis Nabi SAW tentang jangan mengabaikan amalan walaupun sedikit. Benda yang kecil-kecil tuan-tuan. Kita ada nak sedekah, contoh nak masuk tabung kan, pegang-pegang, tak bawa duit, duit kertas, wallet pun tak bawa, cek tak ada lah kan, macam kosong aja sekali. Ada 10 sen. Alah, 10 sen sikit sangat. Jangan kita sampai ke tahap macam dah tak ada sangat tu, kita macam mengabaikan amalan itu walaupun sedikit. Senyum dekat orang walaupun kita pakai face mask tuan-tuan kan. Senyum pun orang tak nampak senyum ke tak senyum ni kan. Kadang kita pergi mana orang tegur, kita tengok siapa lah ni 2-3 kali, dia pula boleh kenal kita, contoh gitulah kan. Tak apa, kita senyum walaupun orang tak nampak, sebab Allah SWT tidak leka daripada apa yang kita lakukan. Segala kebaikan, begitu juga keburukan. Siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarah, dalam khutbah minggu lepas kan, Allah SWT tetap akan melihat dan mencatat. Sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh, khususnya bila mana kita ini sebenarnya setiap daripada kita adalah petugas-petugas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Dr. Fatih Yakan, nafsu sentiasa mengarahkan diri kita kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, seperti yang kita bincang pada pertemuan yang lepas. Kalau tidak dikekang dengan lingkaran takwa dan agama, diperkukuhkan dengan tarhib dan targhib, nescaya ia boleh menewaskan diri tuannya. Maknanya kita ni tuan-tuan kena sentiasa lengkapkan diri kita dengan ilmu agama. Bila mana kita belajar agama, kita akan dapat kebaikan daripada beragama tersebut. Nabi kata, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepada diri dia, siapa yang Allah nak jadikan dia orang yang baik, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi mulakan dengan memahamkan diri tentang agama tuan-tuan. Ini kita kena budayakan pada diri kita, keluarga kita. Sebab kadang-kadang orang dah tak berapa nak jadikan agama ni nombor satu. Agama ni hujung-hujung. Kalau nak rangka program satu majlis, agak-agak siapa yang last sekali yang dibincangkan, siapa yang datang baca doa last sekali lah, tak apa, ini siapa-siapa pun boleh. Kadang-kadang sampai macam tu tuan-tuan, siapa-siapa pun boleh, sedangkan yang lain banyak yang spesifik. Jadi kita seolah-olah macam tidak memberikan keutamaan, prioriti dan sebagainya. Ada yang mengadakan majlis-majlis program, tak fikir pun tentang tempat solat. Macam mana orang nak lakukan solat, kalau sediakan ruang pun bila tiba time solat, wuduk kat mana? Ya, alamak, toilet dia jauh lah. Tak terfikir pula tuan-tuan, benda-benda yang seumpama
itu, kerana tidak meletakkan urusan agama itu sebagai yang nombor satu. Bermusafir kadang-kadang tak fikir pun timing untuk bila nak berhenti solat dan sebagainya, justru timbul persoalan-persoalan yang kadang-kadang valid dari sudut fiqahnya, tetapi dari sudut urusan masa tak berapa nak kena sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita merancang setiap benda, lakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita berdasarkan nafsu, sebab itu akan merosakkan. Sebab itu Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan sesiapa yang khafa maqama rabbih, takutkan kedudukan Tuhannya, bimbang tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau kat dunia ni benda-benda yang macam semalam kan, bila kata 1 hari bulan Ogos face mask kat tempat-tempat umum, naik kenderaan awam jadi wajib, siapa yang tak pakai kena compound. Kita kadang-kadang bukanlah pakai itu sebab untuk jadi ikhtiar mengelakkan daripada virus yang sedang berkeliaran sekarang ni tuan-tuan, tapi pakai semata-mata takut kena compound tadi tu. Takut kena compound. Ni nak cerita betapa hukum dunia pun kita boleh patuh tuan-tuan. Hukum dunia pun kita boleh patuh sebab takut kena keluar duit. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ganjaran yang Allah sediakan, takkah kita nampak perkara-perkara tersebut? Sebab itu dalam ayat ini disentuh tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bimbangkan itu, kita risaukan tentang apa yang Allah akan lakukan ke atas orang-orang yang ingkar khafa maqama rabbih. Bila bimbangkan itu tuan-tuan, akan datang wa nahan nafsa 'anil hawa, dia akan tegah diri dia, jaga diri dia daripada terjerumus dengan kehendak hawa nafsu yang sering merosakkan dan seumpamanya. Baik, fa innal jannata hiyal ma'wa, orang yang mampu macam ini, yang takutkan Tuhannya, kekang nafsu, maka syurga akan menjadi tempat kembalinya. Subhanallah. Ini yang kita idam-idamkan tuan-tuan, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu berusaha ke arahnya. Itu ingat minggu lepas apa yang saya sentuh juga tuan-tuan, dan barangkali ramai ustaz-ustaz kita yang sentuh tentang perkara ini. Kenapa manusia ni dia jadi tak berapa nak rajin untuk beribadah kepada Allah SWT? Kenapa kita banyak keadaan, banyak ketika kita tak nak push diri untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah SWT? Kata Imam Al-Haddad, ada 4 sebab. Yang pertama, sebab kejahilan, sebab tak tahu. Dia tak tahu hukum hakam. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang pergi berdakwah di luar, jumpa dengan anak-anak yang pang ni kan, yang gelandangan dan sebagainya, bincang-bincang, sembang-sembang, cerita-cerita tentang agama, ajak pergi masjid. Dia kata tak apalah bang, saya pun datang juga seminggu sekali lah hari Jumaat, yang lain-lain tu tak apalah, ramai lagi kan. Kata kan kena solat. Yang tu kan orang baik-baik dia semayang, macam saya ni tak payah pun tak apa kot. Hukum dia wajib fardu 5 waktu. Oh ya ke? Tak tahu. Kadang-kadang sampai ke tahap tak tahu tuan-tuan. Tak tahu, mungkin dia tertidur ke masa cikgu dia ajar kat sekolah agama dulu, mungkinlah kan. Wallahu alam tentang hukum solat fardu 5 waktu. Yang ni kejahilan pertama sekali, tak tahu tentang larangan, tak tahu tentang ganjaran. Baca Quran, kita tahu 10 pahala bagi setiap huruf. Kan, orang yang tak tahu, dia tak seronok nak baca Al-Quran. Baik, itu yang pertama. Tapi sebab yang kedua tuan-tuan, sebab yang kedua, kata Imam Al-Haddad, imannya lemah. Dia tahu tentang hukum hakam, dia tahu tentang kelebihan, tetapi imannya lemah, tak mendorong dia untuk melaksanakan ketaatan. Tadilah kita tahu tentang kelebihan membaca Al-Quran, banyak faedah dia. Hari ni hari Jumaat, kita tahu sunat baca surah Al-Kahfi, dan banyak lagi benda-benda yang baik yang boleh kita buat. Tahu tentang kelebihan, tapi mungkin iman yang tak berapa nak mantap, kita jadi meringan-ringankan ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu. Ketiga, seorang tu boleh jadi dia tidak jahil, dia boleh jadi imannya baik jugalah, sering apa orang kata, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, tinggalkan larangan-larangan Allah SWT. Tapi sebab ada yang ketiga ni, apa dia jauh sangat angan-angan dia.
panjang angan-angan, kata Imam Al-Haddad. Yakni seumpama seorang yang inginkan syurga tapi tak mau berusaha ke arahnya. Bila dah banyak sangat pengetahuan, contohnya imannya lemah, dia kata tak apa, kan ada dalam hadis orang ni dah depan pintu neraka dah, tapi last minute dapat pula masuk syurga. Mudah-mudahan aku jadi macam tu pun okey dah, dia kata kan. Jadi macam tu pun okey dah. Hujung-hujung pun jadi kat dunia ni tak payahlah sungguh-sungguh sangat amal. Manalah tahu kan, kita kenal orang baik-baik, kat akhirat nanti dapat juga masuk syurga. Paling teruk pun selagi mana Islam kena azab, hujung sekali masuk juga syurga. Ya Allah, boleh fikir sampai macam tu tuan-tuan. Boleh fikir sampai macam tu. Sebab imannya lemah dan dia panjang angan-angan, dia rasa dia boleh capai juga syurga walaupun dia tidak melakukan amal ketaatan kepada Allah SWT. Akhir sekali, sebab yang keempat, kata Imam Al-Haddad, sebab seseorang ni bila mana mungkin dia ada ilmu, dia tidak jahil, iman tu pun ada juga, tidaklah terlalu panjang angan-angan, tapi dia banyak bergelumang dengan yang haram. Dia banyak bergelumang dengan haram. Mungkin pinjaman-pinjamannya semua konvensional riba, punca kepada yang haram. Mungkin dalam harta dia tidak dizakatkan, maknanya bahagian orang lain yang dia tidak keluarkan pun harta yang haram juga tuan-tuan. Haram apanya Ustaz? Duit saya kerja, saya dapat masuk akaun saya, gaji saya. Apa salahnya saya nak guna? Ialah bila Allah syariatkan untuk kita keluarkan, bayar zakat, kita tak bayar, duit tu dah jadi duit haram. Makan benda yang tak sepatutnya. Dan begitulah hal-hal yang lain, lebih parah lah kalau ambil duit orang lain dan seumpamanya. Maka ini punca-punca seorang itu, dia tak mau beribadah, tak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai orang-orang yang nak menyeru kepada kebaikan, kena tengok diri kita dan kemudian kita ajak orang lain cuba tackle faktor-faktor ini supaya sama-sama kita ini dapat melakukan amal ketaatan. Mudah-mudahan sama-sama kita menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Dr. Fatih akan mengingatkan lagi kepada kita tuan-tuan, yang mana selalu dilupakan oleh seorang pendakwah. Tugas asasinya ialah memastikan dirinya sendiri pun menang dalam pertarungan ini. Kadang-kadang kita bercakap ingatkan orang tentang nafsu, ingatkan orang tentang beramal, kita lupa diri kita tuan-tuan. Tuan-tuan saya cakap, tunjuk satu kat orang, lupa 1, 2, 3, 4, tunjuk pada diri sendiri, tak perasan. Tunjuk satu kat orang lain, 4 lagi tunjuk pada diri sendiri. Artinya kita kena betulkan diri kita dulu. Tapi tak semestinya kena kita dah betul baru kita nak betulkan orang lain, nak bantu betulkan orang lain. Tak juga macam tu. Artinya sama-sama lah. Kalau kita ingatkan orang lain, barangkali apa yang kita ingatkan tu benda yang kita pun tak amal. Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan orang lain, kita juga akan turut beramal perkara tersebut, insya-Allah. Baik. Itu kata Dr. Fatih Akan, seorang mesti buat baik terhadap dirinya sendiri. Kalau tidak, apalah artinya orang lain menang dan dia sendiri kalah melutut di hadapan hawa nafsu. Orang yang beruntung pada hari kiamat ialah orang yang dapat memenangkan dirinya dalam pertarungan dengan nafsu, walaupun ia mungkin kehilangan dunia dan ramai orang. Kurang orang yang jempol. Dia ajak orang kepada kebaikan, orang tak jempol. Kan mungkin dia tak dapat banyak daripada bahagian-bahagian dunia sebagai contoh. Kenapa? Sebab dia teguh mempertahankan keimanan dia. Macam Nabi Yusuf AS. Contoh kita tengok kan, tuan-tuan balik boleh baca surah Yusuf, bagaimana digoda kan. Na'udzubillah, kita pun tak tahu keadaan kita tuan-tuan kalau digoda seumpama itu. Sebab itu dalam khutbah minggu lepas pun disebutkan tentang 7 golongan yang Allah akan naungi di akhirat. Salah satu golongan tersebut ialah orang yang bila diajak untuk melakukan keingkaran kepada Allah SWT, bila seorang diajak untuk berzina, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh menolak. Kita tak tahu keadaan kita tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita interview orang yang terlanjur ni, kita tanyalah, ni kali ke berapa? Kali pertama Ustaz. Kali pertama. Macam mana boleh jadi macam tu? Saya pun tak tahu. Kami kebetulan hari tu berdua je Ustaz. Jadi bila diajak, saya ni memang tak pernah terfikir nak buat benda macam tu. Tapi bila diajak ni dia macam jadi aja. Nampak tuan-tuan? Iman teruji. Iman teruji. Contoh yang lain lah, kita ambil yang mudah sikit tuan-tuan kan. Tuan-tuan balik nanti ni nak balik ke rumah, dekat dalam raga motor ke ataupun yang naik kereta kat bawah
bawah pintu yang kita nak masuk tu, tiba-tiba nampak ada satu plastik tebal macam ginilah kan. Kita buka, tengok ada segini, satu ikat duit color purple. Tuan-tuan tengok kanan kiri tak ada orang. Agak-agak waktu tu kan kita lagi cenderung untuk masuk, Pak Meh ni terjumpa ni Pak Meh kan kat luar tadi. Ataupun tak ada orang ni, orang tak nampak, kita ambil. Yang mana agaknya mungkin kita boleh cakap, oh pasti sebab ni jumpa dalam surau, saya akan bagi kepada AJK surau ataupun orang-orang yang dipercayai lah contohnya. Tapi waktu benda tu berlaku, dan dijadikan pula sebab bahawa waktu tu kita sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat memerlukan. Waktu time tengah basuh orang sengkit sangat tuan-tuan, tak ada duit sangat, agak-agak macam mana, wallahualam, tak berani nak cakap. Sebab tu kita kena sentiasa cuba berusaha merendahkan, menundukkan nafsu dalam diri kita, walaupun kehilangan sebahagian daripada dunia yang kita nampak enak, yang nampak seronok. Allahu akbar. Baik. Dalam surah Syura, Asy-Syura ayat 45 pula Allah berfirman, wa qala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala innadh dhalimina fi 'adzabin muqim. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, innal khasirina alladziina khasiru anfusahum. Orang-orang yang rugi ni siapa? First sekali, yang merugikan diri dia sendiri. Maknanya dia tak jaga diri dia, tak kawal diri dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Jadi dia merugikan diri dia sendiri. Bukan orang lain suruh dia rugi. Bukan orang lain suruh dia rugi. Bukan orang lain yang halang dia daripada pergi solat. Bukan orang lain yang halang dia daripada zakat. Bukan orang lain yang halang dia daripada berpuasa. Tidak. Dia sendiri yang merugikan diri dia sendiri. Sebab dia yang tak mau beramal. Wa ahlihim, pula tu dia merugikan ahli keluarga dia. Sebab tu kan dalam Quran Allah suruh kita, qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita dan keluarga kita. Lama tak dengar mereka dan keluarga mereka, dulu cerita apa tak, dia guna apa perkataan tersebut kan. Jadi diri dia sendiri rugi, orang lain yakni keluarga dia pun rugi. Bila? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maknanya di dunia dia terbawa-bawa dengan hawa nafsu, ahli keluarga pun dia didik dan bimbing seumpama itu. Turutlah hawa nafsu, ikut. Ada orang tak peduli anak dia buat apa tuan-tuan. Anak dia tahu solat ke tidak, dia tak peduli. Anak dia reti baca Quran ke tidak, dia tak peduli. Anak dia kenal Nabi ke tidak, dia tak peduli. Kadang-kadang tanya Khulafaur Rasyidin kenal tak? Siapa tu? Apa benda tu? Mak bapak tak kisah lah, budak lagi Ustaz. Tu yang saya pernah cerita. Ada seorang ni, ya Allah, Pak Haji, kita panggil dia Pak Haji, pimpin marhaban sana sini, doa selamat, tahlil, dia lah orang cari dia nombor satu. Tapi bila pergi rumah, anak dah dekat 20 tahun tuan-tuan, tak tutup aurat. Tak apalah Ustaz, budak lagi. Ya Allah, budak lagi tuan-tuan, 18 tahun, 19 tahun. Tu dah bukan budak dah kalau perempuan. Kan contohlah kan, keluar rumah ke seluar pendek, tepuk dahi kita tuan-tuan. Jangan main-main. Kadang mak bapak dia tak peduli apa yang anak dia nak buat. Sebab tu kadang-kadang membawa kepada perkara yang lebih parah daripada itu. Tak kisah anak keluar malam, balik pukul 1, pukul 2 pagi, anak perempuan, anak lelaki, tak kisahlah mana-mana pun. Anak tak solat, anak tak tutup aurat, anak tak baca Al-Quran dan sebagainya. Tak diajar tentang rasa nak memberi. Sebab tu tak timbul rasa nak bersedekah. Mak ayah pun tak pernah nak set example untuk bersedekah dan seumpamanya. Anak-anak tak rasa nak bagi. Mungkin kita alhamdulillah Allah bagi nikmat yang cukup, boleh duduk rumah yang cantik-cantik kat Taman Pulau Indah tuan-tuan. Kan anak-anak kita tak rasa susah duduk atap zinc rumah kayu goyang-goyang. Kalau jalan mak saya pesan jangan laju-laju nanti roboh rumah. Tak rasa kita ni tuan-tuan. Kan anak-anak zaman sekarang lah banyaknya tak rasa. Jadi kita kena ajar ataupun cari ruang macam mana untuk memahamkan mereka tentang bagaimana buruknya bila nafsu itu merajai diri sehingga mereka tak mampu untuk kawal, bahkan sehingga ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni baru menguntungkan ahli keluarga kita. Yang ni baru menguntungkan ahli keluarga kita tuan-tuan. Kalau tidak rugi. Sebab tu orang beriman kata kepada orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga ahli keluarganya, Allah, ala innadh zalimina fi adzabin muqim. Orang-orang yang zalim akan berada di dalam satu bentuk azab yang berterusan. Azab yang berterusan ni kita tak nak tuan-tuan. Susah berterusan. Pakai mask berterusan pun kita tak larat dah tuan-tuan. Si pakai je lemas lah, sumpek lah orang putih kata kan. Sesak nafas.
Tak larat dah nak pakai, asyik pakai hand sanitizer aja. Kadang-kadang masuk kedai sanitize, pergi 3-4 kedai dah pedih dah tangan rasa. Tak tahu sanitizer apa yang dipakai. Itu belum campur yang kita pakai dalam kereta lagi. Mungkin kita beli yang elok sikit lah kan. Kadang-kadang kedai dia letak yang budget punya. Kita pun tak tahu, Allah alam kandungan apa dalam tu. Sampai pedih-pedih tangan tuan-tuan. Tak larat dah. Itu baru benda yang nampak baik untuk kebaikan, tapi dibuat berterusan macam itu pun kita tak larat. Apatah lagi na'udzubillah azab yang berterusan seumpama ini. Sebab itu kita kena jaga diri kita tuan-tuan. Baik. Akhir sekali, apa yang dikatakan oleh Dr. Fatih Yakan, tanda-tanda seseorang yang merugikan diri dia. Balik kepada ayat 45 surah Asy-Syura tadi, ialah mereka yang mengabaikan peningkatan amal ibadah pada dirinya. Maknanya dia statik ataupun makin menurun. Bab ibadah tuan-tuan, kita punya level dekat mana? Adakah hari ini sama macam Jumaat minggu lepas? Tu warning, suruh berhenti tu. Sikit lagi tuan-tuan. Adakah Jumaat kita hari ini sama macam Jumaat minggu lepas atau bulan lepas dan seumpamanya dari sudut kualiti ibadahnya? Khamis malam, macam mana Khamis malam dibandingkan dengan Khamis pada Khamis yang lepas? Adakah amal ibadah kita makin meningkat, makin baik? Tahun ni awal Zulhijjah kita, adakah sama kualitinya macam Zulhijjah tahun lepas, atau makin merosot, atau statik sahaja, tak ada kepeningkatan? Tahun depan lah kot Ustaz, tahun ni tak korban ke? Tahun lepas pun tak buat juga. Bila buat? Last kali 2015, tak apalah 2025 lah saya buat. Contoh gitulah kan, kalau umurnya panjang. Jadi dia tak rasa nak meningkatkan kualiti ibadah pada diri, dan ini petanda seseorang itu rugi. Dia belum lagi sampai ke tahap merompak, dia belum lagi minum arak, makan babi, dia belum lagi berzina dan seumpamanya, tapi petanda awal bahawa dia dah mula malas untuk melakukan ibadah. Rasa cukup dah, ini agak-agak kalau mati kejap lagi ni syurga dah aku ni. Contoh gitulah. Confirm, confident ni tuan-tuan. Rasa macam memang dia ni ahli syurga. Tu tanda-tanda awal kerugian. Dia cuai dalam menepati prinsip dalam bentuk amalan, perkataan dan perbuatan. Sebab itu golongan macam ni Allah dah tegur dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kamu suruh orang lain buat baik, kamu update status kebaikan, cerita pasal fadilat amalan dan seumpamanya, suruh minta bagi tazkirah, kita sebut tentang kebaikan amalan, tetapi wa tansawna anfusakum, kamu lupa diri kamu sendiri. Itu tadi yang tunjuk satu kat orang, buat baik, partnya lupa, kena kepada diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, kamu baca kitab, kamu selalu dengar, kamu selalu cuba memahamkan diri kamu tentang Alkitab, yakni Al-Quran, selalu diperingatkan, tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Afala ta'qilun, tak boleh fikir ke? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Jadi tuan-tuan, apa-apa yang dirahmati Allah, kita sudahi dengan apa yang Allah SWT nyatakan. Tidakkah kamu berfikir? Maka berfikirlah kita. Ambil masa untuk kita bertafakur, kita memikirkan keadaan diri kita. Aku ni amal ibadahnya sama ke macam minggu lepas? Minggu lepas baca surah Kahfi, hari ni macam tak start lagi, contoh lagi tu kan. Macam makin teruk je, cepat-cepat kita buat. Cuba fokus kepada peningkatan amal ibadah. Mudah-mudahan itu menjadi petanda bahawa kita sedang dalam usaha untuk menewaskan nafsu kita, nak memenangkan diri kita dan memenangkan ahli keluarga kita dalam aspek ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian eloklah untuk kita menyampaikan agar menjadi sebahagian daripada kita menunaikan tanggungjawab berdakwah kita. Mudah-mudahan sama-samalah kita berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Sedikit yang dapat saya kongsikan daripada kitab Bahtera Penyelamat almarhum Syekh Dr. Fatih Yakan pada pagi Jumaat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat kita mengambil iktibar dan pelajaran, dapat kita jadikan sebagai panduan, pedoman, amalan dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa minallah
wa ma min sayyi'ah fa min nafsi, yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas sekalian ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Ya Allah, Kau jadikanlah permulaan hari kami permulaan yang baik, diisi dengan amal-amal soleh. Ya Allah, Kau jadikan hari kami ini penuh dengan kebaikan dan kejayaan-kejayaan. Ya Allah, akhirkanlah hari kami kelak dengan kecemerlangan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.